yang kita adakan. Alright, so malam ini kita berpeluang untuk bersama dengan seorang lagi speaker yang akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan company dan juga produk. So hari ini TGC dengan berbesar hati sangat-sangat menjemput Puan Yuni Razali yang juga merupakan dealer konsultan dekat Quantum Metanic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Didi Huda Ya, kerana sama-sama. menjemput saya. Mengajak untuk share malam ni first time. Ya, saya menjalankan tanggungjawab saja. Ini jabatan daripada Dr. Vida dan juga TGC, insyaAllah. Alright, Puan Yuni, sekarang ni ada kat mana? Saya sekarang ada di KL, kat Kuala Lumpur. KL. Saya Boleh tak apa ni saya nak tahu? Sebenarnya Puan Yuni, sebab saya pun belum kenal secara lebih dekat lagi dengan Puan Yuni sebenarnya. Sebenarnya Puan Yuni ni, adakah Puan Yuni ni suri rumah sepenuh masa ataupun ada kerjaya? Okey, untuk background lah, saya bercerita tentang background. Saya background sebelum ni memang saya bekerja dalam takaful industri 11 hampir 10 tahun 7 bulan lebih lah. Okey. Dalam salah satu syarikat takaful industri di Malaysia lah. So saya start dengan first tu kita start daripada bahagian operation. Lepas tu dalam project sistem lebih kurang 6 tahun lebih, dan baru-baru ni saya bertukar kerjaya ke dalam bidang sales, still dalam financial industry juga. So sekarang apa yang saya boleh katakan, background saya dalam financial industry, dan sekarang ni memang lebih kepada untuk sales lah, Huda. Okey. So memang keluar bekerja juga ke? Ada keluar bekerja. Okey. So Puan Yuni sebenarnya direct kepada siapa? Dr. Vida terus ke macam mana? Betul, Huda. Saya direct dengan Dr. Vida. Sebenarnya antara saya dengan Dr. Vida kita ada family relationship lah. Dr. Vida tu kira antara family rapat jugalah dengan saya. Lepas tu, okey, berbalik daripada Dr. Vida ni sebenarnya, saya cerita lebih lagi lah. Sebenarnya Dr. Vida ni dia ajak saya untuk join QM ni since daripada tahun 2021 lagi. Bulan 8 kalau tak silap dia WhatsApp kat saya, sebab belum daripada dia ajak lah. Dia ajak lah. Sebelum QM tu memang kita dia sentiasa ajak kalau dia macam dia buat dia ajak untuk beli produk. Sebelum Mary Kay pun ada lagi produk lain macam Kasih Gold. Memang saya boleh kata bukan sekadar family, ada family related matters tu, family matters, tapi kita still support dia punya business apa yang dia buat, saya support je semua. Sebab dia ibarat macam ni, kita orang yang datang approach ataupun offer apa-apa produk, kita just support je lah kan. Jadi tapi untuk QM tu agak lambat saya join, sebab first tu saya punya target lebih kepada emas perhiasan, sebab saya tak nampak lagi tentang QM ni. Walaupun Dr. Vida keep hantar je WhatsApp macam-macam kan pasal produk, tapi kita just baca-baca, okey tak apa, saya cakap dia, saya tak nak lagi, saya nak fokus emas perhiasan. Lepas tu tahun 2022 dia still hantar lagi. Jadi kita tu baca je, lepas tu dia pun ajak lagi. Memang kata dia tanpa putus asa lah Dr. Vida. Jadi kita lama-lama, biasalah kan, lama-lama bila kita dah mula baca balik, fahamkan balik, kita study, kita kaji balik, baru kita nampak, oh rupanya kenapa kita tak try je. Lepas tu daripada situlah saya try untuk join QM daripada last year lah, pertengahan tahun 2022. So saya berterima kasih lah Dr. Vida, sebab dia tanpa putus asa, dia still follow up, still hantar je info-info dekat kita walaupun pada awalnya kita tak nak. So secara rasminya bila Puan Yuni berdaftar dan ada akaun emas ni? Tahun lepas sekitar bulan 4 tak silap saya. Sekitar bulan 4.
Lepas tu memang target untuk jadi dealer consultant ke? Tak, saya tak target pun jadi dealer sebab awal-awal tu sebab saya just nak try dululah, nak simpan kan. So saya try dulu, saya try simpan dalam akaun GSA dulu dengan RM10. Lepas tu saya try pula GCA dulu ke GAE, saya tak ingat dah. Lepas tu terus jadi introducer dululah. Lepas tu baru saya try GCA. Kebetulan pada masa tu dapat duit yang iSina ke iLestari, saya tak ingat yang Betul, iLestari. iLestari kan boleh keluarkan level sikit yang 10K. So kebetulan saya pun dah register, saya pun try. Saya try untuk GCA 10,000. So daripada situlah kita nampak duit tu masuk balik. Dan dalam masa sama saya beli juga yang GAE, semua saya try. GAE 5 kali saya try, GAE 10 kali saya try. Jadi sebab kita tak nampak lagi progres macam mana nak jadi dealer apa semua, saya tak nampak. Walaupun info tu kita dah dapat, tapi mungkin kita sekadar sambil lewa je kot pada masa tu. Dengan kita sibuk dengan macam-macam benda lagi kan. Jadi tak fokus, just target untuk simpan je dulu. So kita nak fokus kepada produk. Macam Puan Yuni, setiap apa ni, kan tadi Puan Yuni kata ada buat pembelian GAE. Adakah unit GAE tersebut sudah pun keuntungan? Okey, untuk GAE tersebut, sebab saya beli pada masa tu, kalau seingat saya antara waktu yang tinggi lah, saya tak ingat berapa, tapi dalam banyak-banyak yang saya beli tu adalah 1-2 akaun yang saya tak terminate lagi, walaupun hari tu sebenarnya sepatutnya saya dah boleh terminate, tapi saya hold lagi. Saya ingatkan dia akan naik lagi kan. Ni tak dengar tips ni, tak dengar tips Dr. Vida ni. Sebab masa tu, sebab kita just nak try, kita pun tak reti lagi kan awal-awal tu mana nak kira apa semua, kita just try tu. Tapi yang masa saya beli tu, saya rasa kalau tak silap tu selepas yang perang antara Rusia dengan Ukraine. Dia naik mendadak. Naik mendadak. So antara yang tertinggi lah pada masa tu. So siapa yang conteng skrin ni, harap jangan conteng ya. Rotan kan. Ini balik. Alright. Okay, tak apa. Puan Yuni, so malam ini kita nak dengarkan perkongsian daripada Puan Yuni. Mungkin boleh berkongsikan yang lebih banyak lagi kepada kita semua. Boleh Puan Yuni? Okay, boleh. Sudah. Jadi silakan, saya tutup kamera tau. Malu. Okay, baik. Okay, silakan Puan Yuni. Okay, saya tutup juga kamera. Kita nak lancarkan kita punya presentation. Boleh. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam lagi kan, selamat petang lagi lah. Okay, saya mewakili daripada TGC, saya akan sharekanlah berkongsi tentang syarikat dan juga produk yang ada di Quantum Meter Go. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang yang mana join malam ni. Terima kasihlah join. Mungkin ada antara kenalan yang kita pernah bersua depan-depan ataupun kita tak pernah bersua lagi. Tapi apapun yang baru ataupun yang lama, semoga dapat manfaat lah dengan info yang saya sampaikan malam ni. Harap semua boleh faham. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah mungkin di penghujung presentation ataupun dalam masa tengah present pun mungkin boleh, yang mana rasa nak interrupt ke nak fahamkan lagi. Okay, saya proceed dulu untuk next. Boleh type di ruangan chat juga. Okay, boleh type di ruangan chat untuk soalan. Huda boleh tolong bacakan nanti? Ya boleh, insyaAllah. Okay, saya proceed dengan pertama sekali tentang kenapa emas. Okay, kenapa emas? Memandangkan Quantum Meter Go ni merupakan salah satu syarikat emas patuh syariah yang ada di Malaysia dan dia memperkenalkan produk dia memanglah emas lah. Jadi kenapa kita kena pilih emas sebagai salah satu orang kata aset yang perlu kita createkan. Sebab kalau ikut dalam financial kita punya piramid, kita kena ada juga untuk wealth creation, untuk kita createkan kekayaan kita, untuk kita janakan kekayaan kita. Jadi emas ni ialah salah satu aset yang kita boleh jana untuk menjana kekayaan ataupun harta yang kita boleh miliki. Jadi emas dia merupakan antara salah satu mata wang terunggul
di mana kita boleh tukarkan daripada nilai cash kita kepada emas. Jadi kita nak selamatkan mata wang macam sekarang, nilai ringgit makin lama makin melemah. Macam hari ni saya tengok antara yang tertinggi lah setakat ini 4.712 macam tu. Jadi 1 USD bersamaan dengan 4.717 contoh. Jadi kita boleh tengok nilai mata wang kita makin lama makin menyusut dan nilai USD makin mengukuh. Jadi bila kita buat simpanan dalam bentuk emas ni, kita boleh tengok, kalau kita tengok graf ni, kita boleh tengok dalam tempoh 20 tahun, emas dia membuat kenaikan hampir 607% dalam masa 20 tahun. Jadi kalau kita tanya bilakah masa yang sesuai untuk kita simpan emas, kalau ikutkan mestilah 20 tahun yang lampau. Tapi kadang-kadang 20 tahun yang lampau tu mungkin antara between yang kita dah simpan tu kita dah terjual, kita dah gadai dan sebagainya. Dan mungkin ada orang yang memang tak ada kesedaran pun 20 tahun yang lalu dia nak simpan dan hari ini barulah dia terbuka hati untuk menyimpan emas. Jadi inilah solusi yang action yang kita kena bertindak untuk kita simpan emas. Sebab tahun demi tahun kalau kita tengok dekat sini, harga emas memang ada kenaikan tahun demi tahun dan anggaran dia dalam 25% anggaran setahun. Jadi kalau kita tengok sini akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia. Maka kita simpanlah dinar dan dirham untuk digunakan. Ini hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Okay, next kita pergi kepada kita nak kenali quantum meter. Okay, quantum meter memang berdaftar dengan SSM iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okay, boleh tengok detail dekat sini, company details, quantum meter, status dia, register address dan nama-nama orang-orang yang kuat, orang-orang kuat di quantum meter, contohlah Lim Fong Soon, Datuk Lim, Kamari Zaman bin Johari. Okay, beberapa nama dekat sini dan kita boleh tengok juga nama quantum meter, registration number dia serta total issued untuk syarikat ini sebanyak 10 juta. Okay. Okay, next kita pergi kepada latar belakang syarikat. Okay, latar belakang syarikat Quantum Meter Gold. Okay, Quantum Meter ni honestly saya bagi tahu untuk semua partisipan malam ni, mula-mula tahun 2021 tu saya dengar Quantum Meter, kita jadi macam confused antara betul tak syarikat ni, takut scam. Sebab sebelum ni kita pernah dengar macam-macam kisah tentang syarikat emas yang wujud di Malaysia. Dan bila tahun 2000 saya bermula mengenali Quantum Meter ni, betul-betul kita kenal pada tahun 2022. Sedangkan sebenarnya QM ni dia dah didaftarkan dan dia dah wujud pada tahun 2012, didaftarkan pada 30 Julai. Okay, pada masa tu QM dia berdaftar tahun 2012 dengan modal dia berbayar sebanyak 10 juta. Okay, QM ni pada awalnya dia dibuka untuk business to business. Okay, dia sediakan sistem iaitu My Gold Eye dan juga sistem perdagangan emas kepada beberapa buah badan macam bank-bank, badan koperasi, dan juga dalam masa yang sama QM dia bekalkan emas fizikal kepada bank-bank dan badan koperasi tempatan. Ada beberapa buah bank yang terlibat lah serta badan koperasi yang terlibat. QM bekalkan emas fizikal daripada Depas Mint kepada badan-badan koperasi dan juga bank-bank ini. Dan dalam masa yang sama, QM juga dia corporate syariah advisor dia ialah daripada Ishraq Konsultansi dan syariah advisor for produk untuk kesemua produk yang ada ialah daripada Tawafuk Konsultansi. So semua produk QM yang mana pernah dengar ataupun yang memang tak pernah dengar lagi, just nak beritahu syariah advisor for untuk kesemua produk gold storage, gold convert dan gold asset enhance semuanya daripada Tawafuk Konsultansi. Okay. Okay, next. Next kita pergi kepada office Quantum Meter. Okay, ini ialah di gambar ni. Okay, gambar ni ialah HQ Quantum Meter
Stadium Berhad. Okay, HQ Quantum Matter terletak di Jalan Residency, Georgetown, Pulau Pinang. Dan saya baru-baru ni saya first time lah saya sampai ke HQ Quantum Matter. Dan memang kita excited lah sebab bila kita buat benda ni, of course lah kita nak tengok depan-depan betul tak office dia, macam mana rupa dia. Dan memang pengalaman saya pergi ke HQ bersama dengan TGC under program BOP baru-baru ini. Dan memang seronok lah. Jadi sesiapa yang belum sampai lagi dan next event kalau ada, pergilah ke HQ untuk kenali lebih dekat lagi. Okay. Dan seterusnya, office QM juga ada di Johor. Dia terletak di Jalan Setia Tropika, Taman Setia Tropika, Johor Bahru. Jadi orang-orang Johor mungkin boleh pergilah visit dekat office dekat Johor. Dan di Kuala Lumpur ada di G Tower 199 Jalan Tun Razak di Kuala Lumpur. Okay. Next, kita pergi kepada siapakah di sebalik tabir orang-orang hebat, orang-orang kuat di Quantum Matter. Okay, dekat sini ada tiga orang. Okay, first ialah founder dan executive chairman iaitu pengasas QM kita iaitu Datuk Lim Pon Sung. So baru-baru ni saya pergi ke HQ. So kita boleh dengarlah talk, nampak Datuk Lim depan mata. Kita boleh tengoklah personality dia dan juga kita tengok cara dia bercakap. Dan memang orang kata satu peluang yang baguslah bila kita dapat kenal secara lebih dekat. Okay, next ialah Haji Kamari Zaman bin Johari, ahli lembaga pengarah untuk Quantum Matter Sedia Berhad. Beliau merupakan pengarah bebas dan bukan eksekutif pemodalan BSN Berhad under PBSNB. Okey, berbalik pada Datuk Lim tadi. Okey, dekat sini Datuk Lim ni sebenarnya dia dah lebih 20 tahun dah berpengalaman dalam bidang industri, beberapa industri yang dia terlibat lah, termasuk emas. Dan saya tertarik dengan ayat yang ada dalam website Quantum Matter ni. Website dia bila kita terjemahkan dalam BM, dia kata kebanyakan orang dia salah faham. Membeli emas ni sebenarnya dia bukan berbelanja, ia adalah pertukaran mata wang. Jadi mungkin daripada situlah Datuk Lim dia create idea yang kata lebih wow, di mana kita tak pernah jumpa pun tempat lain dia punya fasiliti produk-produk yang akan diterangkan nanti. Okay, so untuk Haji Kamari ni, Haji Kamari sebelum ni beliau memegang jawatan sebagai pengerusi di Bank Persatuan dan dia juga berkhidmat sebagai pengarah Jabatan Kewangan, Pembangunan dan juga usahawan di Bank Negara Malaysia. Untuk Haji Kamari Zaman, ini antara orang-orang hebat lah rupanya latar belakang dia. Dan begitu juga yang last kali ialah yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Mazlan bin Lazim, merupakan pengurusi bukan eksekutif untuk Quantum Matter Sedia Berhad. Okey, Tan Sri Mazlan ni dia pernah berkhidmat dan juga berbakti dalam pasukan PDRM selama 35 tahun. Jadi bila kita tengok latar belakang ni bukan calon-calon orang lah yang terlibat dalam QM. Okey, next kita pergi kepada siapakah rakan niaga QM. Okey, di QM ada beberapa rakan niaga di QM iaitu antaranya ialah orang-orang yang bukan orang-orang, maksudnya badan-badan yang bekerjasama dengan QM, antaranya ialah Bank Muamalat, Alliance Bank, ICBC, Afif Bank, Angkasa, Aku Gold dan juga Arahan Tekun ni tempat yang di mana kita boleh juga pilih untuk kita pick up yang mana request untuk physical withdrawal, dia boleh pergi ke Arahan Tekun juga. Okay. Dan kalau tak silap saya, salah satu bank lagi ialah RRG Bank yang saya tahu sebelum ni. Okay. Dan next untuk perunding syariah. Perunding syariah bagi Quantum Matter sekarang ni ialah tawafuk konsultasi. Jadi semua produk daripada QM ni memang dapat pengiktirafan dan juga pensijilan pematuhan syariah daripada tawafuk konsultasi. So untuk kesemua produk Gold Storage GSA, Gold Convert GCA dan Gold Asset Enhance GAE memang dapat kepatuhan syariah lah daripada tawafuk konsultasi. So sebenarnya tak ada isu dekat sini.
Okey, ni ialah untuk Ishraq ni merupakan penasihat syariah untuk Ishraq Consulting. Okey. Next untuk yang ni untuk Quantum Matter Sedia Berhad ialah institusi pelapor RI di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 iaitu AMLA. So QM ni pun di bawah Akta Pencegahan, di bawah BNM jugalah, di antara institusi pelapor. Okay. Next kita pergi kepada antara syarikat-syarikat simpanan emas patuh syariah yang ada di Malaysia. Kalau tengok dalam list ni ada beberapa buah syarikat emas yang patuh syariah yang ada di Malaysia. Okay, boleh nampak beberapa logo nama-nama, contoh Yapi, Maybank Islamic, QM, Quantum Metal, Quick Finance, Bank Muamalat, Publico dan beberapa lagi lah dekat sini. Dan kita boleh tengok senarai produk setiap syarikat tu, kebanyakan yang menyediakan listing ni satu-satu je nampak satu-satu produk. Hanya Quantum Metal je, dia ada 3 produk dekat sini, iaitu Gold Saving Account, Gold Convert Account dan juga Gold Asset Enhance. So Quantum Metal ni antara yang nampaklah kelainan sikit berbanding dengan syarikat emas lain. Jadi kesemua syarikat yang ada ni semuanya adalah ada perunding syariah yang bertauliah, dan kita tengok kat sini hanya QM yang menawarkan 3 produk di mana dia bertujuan untuk membentuk satu ekosistem unik sebagai solusi untuk pemulihan ekonomi. Okay, next kita pergi kepada Brings. Okay, siapakah Brings dan apakah Brings? Okay, Brings sebenarnya merupakan peti simpanan emas rasmi QM. Brings untuk QM ni dia terletak di Singapura. Brings merupakan peti besi pihak ketiga di mana dia melindungi pemilikan emas yang disimpan dalam sistem akaun simpanan emas di Quantum Metal. Jadi Brings ni dia dah lebih daripada 100 tahun pengalaman dia dalam sebagai pihak ketiga untuk peti besi emas. Dan dia dah beroperasi mungkin dah lebih daripada 53 buah negara dan dia mempunyai pelanggan dari 100 buah negara. Okay, next untuk simpanan emas tadi, peti besi tadi, okay, semuanya diinsuransikan oleh 100% diinsuransikan oleh Lloyd of London. Okay, jadi apa-apa berlaku kepada Brings tu, kita dilindungi oleh Lloyd of London. Okay, next kita pergi kepada pengedar eksklusif iaitu The First Mint Australia. Okay, bagi yang belum tahu apa tu The First Mint. Okay, The First Mint ni merupakan salah satu syarikat yang dimiliki oleh Kerajaan Australia Barat. Okay, dia merupakan perusahaan logam berharga yang bersepadu sepenuhnya dan inovatif terbesar di Australia, di mana dia menyediakan produk dan juga perkhidmatan emas, perak dan platinum premium kepada pasaran di seluruh dunia. Jadi The First Mint Australia ni memang antara emas yang dibekalkan oleh QM lah kepada, especially kepada QM, dia punya partner dia tadi, dan juga satu lagi syarikat yang menjadi pengedar kepada The First Mint Australia iaitu Tomei. Okay, jadi The First Mint ni memang dia dapat LBMA certified. Okay, next kita pergi kepada pembekal emas Quantum Metal. Okay, dekat sini ada 3 pembekal emas Quantum Metal. Pertama, First Mint Australia. First Mint Australia ni merupakan lombong emas terbesar Australia, terletak di Perth, menjadi pembekal emas untuk Quantum Metal sejak tahun 2012 lagi. Yang kedua ialah IGR Turki, lombong emas dari Turki melalui Istanbul Gold Refineries, menjadi pembekal emas untuk Quantum Metal sejak 2021.
Dan yang ketiga ialah BESRA Bau Sarawak. Ini merupakan antara projek usaha sama antara syarikat BESRA dan juga Quantum Metal, iaitu dia melombok emas di Bau Sarawak. Okey, next. Ini yang penting untuk orang-orang baru di Quantum Metal yang baru sahaja berdaftar, tak buat apa-apa lagi, ataupun yang dah daftar tak buat apa-apa lagi, ataupun yang belum daftar lagi. Memang ini antara benda yang penting lah untuk anda fahamkan tentang, especially tentang produk dan apakah fasiliti yang QM sediakan untuk kita. Dan wajiblah bila kita dah register ni untuk kita fahamkan dan kita cuba buat end-to-end proses untuk kita nikmati dia punya fasiliti yang dah disediakan. Sebab kalau tak buat salah satu, bagi saya pun memang rugi. Okay. Pemulihan ekonomi dengan Quantum Metal ni kita boleh buat melalui 3 cara. Okay, pertama ialah GSA, iaitu Gold Saving Account. Kedua, GCA, Gold Convert Account. GAE, Gold Asset Enhance. GSA ni merupakan akaun simpanan. Dia ibarat macam kita ada akaun bank. Okay, macam kita ada akaun Maybank, akaun Bank Muamalat, akaun bank, mana-mana bank lah dekat luar sana, yang mana kita duk simpan je duit, kita duk peram je duit kat situ. Kita nak guna, kita cash out. Ataupun kita nak shopping, kita buat online transaksi secara online banking. Jadi dekat sini, di Quantum Metal GSA ni, dia merupakan salah satu akaun di mana kita boleh tukarkan mata wang kita daripada fiat money kita ni kepada gram emas. Jadi dia satu akaun untuk penukaran daripada cash kepada gram emas. Lepas tu GSA dekat sini, kita boleh beli emas, kita boleh kumpul gram emas tu serendah RM10 je. RM10 memang sangat-sangat, orang kata sangat-sangat mampu milik. Even student boleh beli, suri rumah boleh buat, peniaga-peniaga boleh buat, dan sesiapa sahaja boleh buat. Okay? Dengan RM10 memang sangat affordable lah, mampu milik. Dan transaksi untuk GSA ni kita boleh beli bila-bila masa dan kita boleh jual emas pun bila-bila masa. Okay, untuk pembelian beli ni kena tengoklah juga. Kadang-kadang hari Sabtu Ahad ni dia limit 30 kilogram. Jadi macam berlaku 2 hari lepas, okay, 30 kilogram tak sempat 2 hari. Dalam masa setengah hari je dah sold out 30 kilo sebab harga emas tengah turun mendadak pada masa tu. So memang orang kata memang laku keras lah GSA ni dan juga GAE. Okay, untuk GSA kita juga boleh buat transaksi pindahkan gram emas ataupun cash kita ke akaun ahli yang lain. Maksudnya contohnya saya ada akaun GSA dan saya ada akaun anak saya untuk GSA, jadi saya boleh transferkan gram emas ataupun berapa ringgit kepada anak saya untuk saya buat saving kepada dia. So kita boleh main pindah-pindahkan macam kita buat transaksi transfer daripada akaun bank A kepada akaun bank B. Sama je. Cuma dekat sini kita boleh transfer serendah RM1 kata silap dan 0.01 gram kita boleh transferkan. Okey, yang kedua ialah kaedah GCA. Okey, sorry, yang GSA tadi ni satu lagi point ialah kita juga boleh keluarkan bila kita dah ada gram emas dekat sini, kita boleh request untuk keluarkan dalam bentuk emas fizikal. Okey, yang kedua GCA. GCA ialah account Gold Convert account. Gold Convert ni kita tukarkan nilai cash kita kepada gram emas. Lepas tu dalam masa yang sama kita boleh dapatkan balik cash kita sebanyak 85% dan maksimum 91% daripada jumlah yang kita simpan untuk kita dapatkan pegangan emas kepada tunai. Jadi dekat sini kena fahamkan convert ni kita just convert daripada cash kepada gram emas dan dapat balik cash untuk kita gunakan. Jadi yang mana kita tukarkan pada awal tu 100% yang kita tukar kepada gram emas, kita still ada pegangan gram emas dan dalam masa sama kita boleh guna duit yang kita dah convert tu. Jadi dekat sini untuk GCA dia ada yuran, dipanggil management fee ataupun sekarang ni ialah profit rate di mana dia kenakan sebanyak 3.5% setahun daripada jumlah 85% yang kita dah maksudnya duit yang dah masuk dalam akaun bank. So dia akan kira berdasarkan jumlah convert tu lah. So dia punya fee ni secara prorate dan
Untuk GCA ni yang penting dia tak ada tempoh masa untuk kita tebus, dia tak wajib untuk tebus, memang ada pilihan untuk tebus tetapi kita tak wajib untuk tebus, dia tak ada had masa, dia tak ada kena lelong. Kalau kita tak boleh tebus dalam, sebab kalau kita compare dengan pajakan dekat luar sana, dia ada tempoh masa, dan kalau kita tak tebus dalam tempoh yang ditetapkan, potensi untuk kena lelong tu sangat-sangat tinggi. Okey, yang ketiga kita pergi ke produk seterusnya iaitu Gold Asset Enhance iaitu GAE. Okey, GAE ni nak mudah faham ialah konsep gandaan aset secara 5 kali ganda atau 10 kali ganda. Okey, dekat QM memang dibagi pilihan lah nak 5 kali ganda ke 10 kali ganda. Okey, yang 5 kali ganda dengan 10 kali ganda yang mana lebih menguntungkan? Kalau tanya saya akan beritahu 10 kali ganda lah lebih menguntungkan sebab dia punya gandaan 10 kali tu lebih tinggi, dan kalau untung harga emas naik 1%, kita dah boleh untung 10%. Kalau 5 kali ganda, harga emas naik 1%, kita baru untung 5%. Jadi keuntungan sama ada 5 kali ganda atau 10 kali ganda ni kita boleh ambil untung tu bila mana berlaku kenaikan harga emas di mana dia naik lebih tinggi berbanding dengan masa kita beli. Contoh sekarang ialah harga sekarang 50 berapa? 59. Contohlah sekarang 59 point something. Jadi untuk 10 kali ganda ni percentage dia dalam 3% sahaja. Jadi kita aim lah dalam katakan 59 kita beli sekarang, kita tambah dengan 3% ialah spread, 1% ialah targeted profit. Kita target dalam 4% daripada harga kita beli tu. Jadi naik daripada mungkin dalam 61 ataupun 62 tu, kita boleh dah terminate untuk kita dapatkan balik modal serta keuntungan. Jadi untuk GAE ni, kita tak perlu top up. Kita tak perlu tambah nilai dalam akaun yang sama. Tapi kita still boleh beli lagi, dia akan take dalam another account bila kita buat next purchase untuk GAE. Jadi untuk GAE ni dia juga tak ada panggilan margin. So yang penting ni dia tak ada top up lah. Sekali kita beli tu dia kira yang tu lah. Contoh kita beli dengan hari ni kita dapat 41 gram. Jadi itu antara salah satu account yang kita dapat dengan 41 gram. Next time kalau kita beli dengan harga yang lebih tinggi lagi, katakan kita dapat dengan 39 gram, so itu another account yang created untuk GAE. Jadi kita nak terminate pun kita boleh tengok yang mana account yang kita beli terlebih dahulu, yang mana lebih untung. Yang untung kita boleh terminate dulu, yang belum lagi tu just biarkan dulu. Okay, next kita secara detail lagi untuk account GSA. Contoh untuk account Gold Storage ni, account simpanan emas. Okay, GSA ni antara yang paling senang lah nak faham sebab mostly majority di mana-mana syarikat emas lain memang dia adalah akaun simpanan emas ni. Akaun simpanan emas ni especially kita contohlah dekat sini ada tunai 100,000 dan kita pergi dengan 100,000 ni kita pergi beli emas 100,000, kita dapatlah gram emas yang akan ada dalam akaun kita, akaun GSA. Okey, jadi kelebihan untuk akaun GSA ni, dia 100% dia bersandarkan emas fizikal 999 daripada Department Mint, dan juga sekarang ni QM pun ada yang diiktiraf antarabangsa. Dan pengeluaran untuk GSA ni kita boleh keluarkan bila-bila masa je. Kita boleh jual balik ataupun kalau kita urgent nak guna duit, kita kumpul dulu dekat GSA. In future kalau kita nak guna duit, kita boleh request convert. So pengeluaran dia bila-bila masa je. Cuma transaksi tu kita kena timing lah masa. Mungkin dalam 1 ke 5 hari bekerja, duit masuk balik dalam akaun bank kita. Untuk GSA ni, simpanan emas je serendah RM10. Dan kita boleh beli, kalau kita tengok dekat sini, dia boleh buat comparison lah. Kalau kita beli emas di Quantum Metal dengan kita beli emas di kedai emas lain. Okay, di QM, untuk akaun GSA dia ada spread. Spread ialah perbezaan harga beli dengan harga jual yang dikenakan oleh syarikat. Jadi syarikat dapat untung melalui spread yang dia kenakan. Macam GSA, spread dia 7% sahaja daripada jumlah. Kalau 100,000 kita beli emas, dia kenakan 7% daripada 100,000. So harga LME tu, LME ialah London Metal Exchange, harga lantai emas dunia.
Sesiapa yang pernah tengok dekat apps tu, dia boleh tengoklah dalam apps dia tulis sebagai QM price. Jadi QM price tambah dengan 7%. So kalau dalam apps ke kita boleh tengok dia tulis sebagai sell price. Sell price ialah harga yang dah termasuk dengan spread. Okay, LME tambah dengan spread. Harga lantai tambah dengan 7% spread. Itu cara mudah kita nak faham untuk GSA. Okay, next kedua ialah produk yang kedua iaitu Gold Convert Account. Gold Convert, contohlah kita ada 100,000. Kita ada 100,000, kita ataupun kita baru nak simpan ataupun kita dah simpan 100,000. Contoh dekat sini kita ada 100,000, kita terus nak convert lah. Contohlah dengan 100,000 ni kita nak buat renovation rumah. 100,000, kita pergi convertkan dulu kepada gram emas. Kita dapat gram emas berapa gram dengan harga semasa yang dah ditambah dengan spread tadi. Jadi kita tukarkan kepada, kita convertkan, kita dapat balik cash sebanyak 85,000. Sebab bila kita cash out, dia dapat balik 85% daripada jumlah yang kita simpan tadi. So GCA ni option, kita ada dua option sebenarnya. First, masa kita QM sell, kita beli GSA, kita terus tick convert, kita dapat 85%. Kalau kita tak tick convert, dia akan masuk dulu dekat GSA. Dan next time, kalau kita nak guna duit, kita request convert, kita boleh request any amount dan maksimum 91% daripada jumlah yang ada dalam nilai di GSA. Jadi dekat sini, kalau kita terus tick convert, kita dapatlah 85% tunai akan masuk dalam akaun bank kita dalam masa 1 ke 5 hari bekerja. Jadi untuk GCA ni, upah simpan dia 3.5% je setahun. Okay. Upah simpan 3.5% setahun ni memang fix lah, dia tak akan berubah dah. 3.5% setahun dia dikira daripada jumlah yang kita convert tadi. Jumlah yang mana dia masuk dalam akaun bank kita. Jadi 3.5% kalau kita guna fasiliti katakan 3 tahun, 3.5% darat 85,000 darat dengan 3 tahun. Itulah upah simpan yang kita kena. Dia akan terus lidak daripada akaun GCA, holding inventory kita. Next, pengeluaran tunai bila-bila masa. Kita boleh keluarkan, kita boleh buat GCA ni anytime je. Kita boleh keluarkan bila-bila masa kita nak request convert anytime je. Asalkan ada je gold storage dalam account GSA ni, kita boleh request. Dan untuk GCA yang paling menarik sekali yang dekat sini, kalau kita compare dekat luar sana, dekat GCA di QM ni, dia tak ada kena masukkan dalam secret, record secret. Sebab kalau kita pergi pajak dekat luar sana, dia akan automatic ada record dalam secret. Itu yang saya faham lah. Siapa yang baru masuk minta mute kan, boleh. Okey, kita tengok dekat sini perbandingan. Contoh perbandingan kat sini, jika kita buat upah simpan QM menggunakan GCA dan kita pergi pajak emas kita di luar sana, dekat mana-mana tempat lah yang ada sediakan servis pajak gadai. Okay, kalau di QM dengan tunai 85,000 yang kita dah cash out tadi, dia upah simpan dia akan kenakan 3.5% daripada 85,000. Jadi sebanyak 2,975 yang akan dikenakan upah yang akan tolak daripada akaun kita lah masa kita nak terminate tu nanti. Okey, upah simpan dekat pajak gadai luar sana dia kenakan sebanyak 9% hingga 30%. Agak tinggi lah kalau kita compare dengan QM dekat sini. Okay, next kita pergi ke kaedah yang seterusnya iaitu Gold Asset Enhance, GAE. Gold Asset Enhance, dekat sini contohlah kita ada 100,000 modal. Okay, kita pergi gandakan ke GAE 10 kali ganda ni, kita akan dapat 1 juta. Okay, 100,000 ialah modal kita, 9 kali ganda ialah modal daripada QM yang diberikan daripada Bullion Bank. Dan bila kita total up, sum up dia punya 100,000 tambah 9 kali ganda 900,000 tu, dia jadi modal yang kita dapat keseluruhan ialah 1 juta untuk
10 kali ganda. Jadi bila kita convert kepada gram emas, jadi banyaklah gram yang kita ada. Jadi keuntungan yang kita dapat tu nanti masa kita buat GAE ni, dia akan kira daripada jumlah keseluruhan yang kita ada. Jadi bila untung, kita terminate, kita hanya ambil balik modal yang ni, yang 9 kali ganda kita pulangkan dan kita akan dapat balik, kita akan dapat juga untung hasil daripada total keseluruhan yang dibuat, yang kita gunakan fasiliti yang disediakan oleh QM. Okey, jadi untuk GAE ni kelebihannya kita ada option sama ada nak buat 5 kali ganda atau 10 kali ganda. 5 kali ganda ni bagi mereka yang ada duit tapi tak banyak sangat. Okey, untuk GAE 10 kali ni untuk mereka yang ada duit, memang dia banyaklah modal dia. GAE 10 kali ni kita boleh buat serendah 1000 lebih. GAE 5 kali 1 unit dalam 100 lebih. Okey, tapi kelebihan siapa yang mula dengan 3 unit GAE 5 kali, dia boleh jadi introducer, ataupun dia start dengan 1 unit GAE 10 kali bermodalkan 1000 lebih, dia pun dah boleh jadi introducer. Jadi untuk GAE ni antara produk yang sangat unik lah di syarikat emas yang ada di Malaysia, dan setakat ni QM dan juga Aku Gold. Tu yang saya nampak lah dekat sini bila kita tengok perbezaan yang ada. Jadi konsep yang digunakan hasil pembiayaan yang diberikan yang 9 kali ganda tadi ialah secara pembiayaan tawaruk murabahah, iaitu pembiayaan tertangguh. Kita hanya pinjam, dia hanya pinjamkan dulu, nanti kita pulangkan balik bila kita terminate. Jadi untuk GAE ni dia tak ada panggilan margin dan kita tak perlu tambah nilai pun, tak perlu pun kita nak top up. Mungkin berbezalah kalau kita pergi simpan dalam unit trust tu, kita pergi top up, kita perlukan top up. Kalau biasanya kalau harga emas, kalau harga unit turun, kita encourage untuk di top up kan, tapi dekat sini kita tak perlu top up. Kalau harga emas turun, kita just beli je yang baru. Kita untuk buat staging, dia panggil istilah dia staging, kita beli pada harga yang berbeza. Okey, untuk yuran pengurusan, management fee ataupun profit rate nama dia, dia kenakan sebanyak 3.5% setahun daripada jumlah pembiayaan tawaruk yang diberikan, iaitu sebanyak 9 kali ganda tadi. Contoh 900,000 yang dia kenakan charge daripada 3.5% daripada 900,000 yang 9 kali ganda. Kalau kita modal 1,000, kita kena 9,000 sahaja daripada 3.5%. Jadi kita boleh ambil untung ni bila masa bila ada kenaikan harga emas dunia. Okey, ni contoh mudah kita nak faham untuk konsep GAE. Okey, pembiayaan tawaruk murabahah 1 darab 10 ataupun 1 tambah 9. Kalau nak mudah faham 1 tambah 9 lah. Okey, 1 ialah modal kita, 9 modal daripada secara tawaruk murabahah ni. Pelaburan awal katakan dekat sini 100k modal kita, 900k ialah pembiayaan secara flexi dan total kita dapat modal dia 1 juta. Dan kalau berlaku kenaikan harga emas sebanyak 20% daripada 1 juta, okey, kita dah boleh untung 200k. Yuran pengurusan sebanyak 3.5% setahun dikira daripada yang 9 kali ganda tadi, yang 900k untuk setahun. Kalau dekat sini jadi 31,500 setahun. Okey, untung bersih, contoh dekat sini kita untung tadi 200k, kita tolak dengan yuran pengurusan dia 31,500, jadi kita akan dapat untung bersih sebanyak 168,500. Jadi dekat sini kita boleh dapat baliklah modal kita, modal 100k tadi campur dengan tambah dengan untung yang kita dapat hasil daripada fasiliti ni lah bila kita terminate masa akaun kita untung. Jadi untuk GAE ni digalakkan terminate masa akaun kita dah untung lah. Okey, jangan terminate masa akaun loss sebab kita lah yang rugi. Okey, ni contoh untuk cadangan untuk 1 unit GAE. Okey, contoh dekat sini 1,000 kita pergi gandakan menggunakan GAE 10 kali. Jadi kita dapat modal sebanyak 10,000. Okay, contoh yuran pengurusan yang dikenakan 3.5% setahun daripada 9,000 darab dengan 3.5%, kita dapat yuran dia kenakan sebanyak RM315 daripada 9,000. Okey, tetapi yuran pengurusan ni kalau kita terminate tak sampai, contoh kita guna fasiliti ni tak sampai setahun pun, dia akan pulangkan balik refund management fee kepada kita. Dia akan refund balik.
yang mana duration yang kita tak guna fasiliti tu. Okey, untuk jika harga emas naik 20%, okey, contohlah harga emas naik 20%, daripada 10,000 ni kita dah boleh untung 2,000 daripada sini. Ni jika berlaku kenaikan harga emas lah. Okey. Dan keuntungan tu kita nak kira berapa keuntungan, kita boleh kira lah keuntungan daripada 2,000 kita tolak dengan fee dia. Jadi untung bersih kita dapat dalam 1,685. Okey. Anggaran kalau harga LME meningkat naik, katakan daripada 254 naik 50% untung, kita dah boleh dapat untung sebanyak RM500. Andai kata harga emas tu naik 296 dan kita dah untung 100% untung, so kita dapat untung tu dalam 1K. Dan kalau harga emas naik 285 dan kita untung 170% dan kita dah dapat 1.7. 1,700 keuntungan. Okey, ini kita boleh tengok lagi gold price performance in 20 years. Harga emas memang meningkat naik lah. Dalam tempoh 20 tahun tu kita boleh tengok dah berapa ratus% kenaikan harga emas. Sebab tahun demi tahun memang naik berbeza lah dia punya percentage. Kita boleh tengok ni kalau 20 tahun 600 lebih, 5 tahun, 1 tahun 40 lebih. Dan kalau kita compare daripada tahun ni dengan tahun lepas pun kita boleh nampak perbezaan harga dalam berapa puluh ringgit. Dan prestasi harga emas dalam 1 tahun, kita boleh tengok prestasi dia ada penurunan, turun naik. Okay, ni ialah graf lama, tapi yang mana boleh tengok dekat volume board boleh nampak lah dia punya yang latest price berapa. Okay. Okay, next ni pun tentang harga emas. Okay, harga emas yang ni yang slide lama juga, tapi kita tengoklah yang kalau yang hari ni kita boleh, siapa yang ada tengok dekat apps ataupun website QM boleh tengok harga semasa ada turun lagi. Macam tadi turun ke 58, sekarang 59.026. Siapa ada QM Gold apps boleh tengok jugalah dekat situ, nak mudah tengok. Ataupun siapa yang boleh view dekat website boleh tengok dekat bullion board ataupun goldprice.org untuk tengok harga emas yang latest. So dekat sini contohlah, dekat sini ada harga emas tertinggi tahun berapa? Tahun 2021. Tahun 2020. Okey. Okay, next kita pergi ke testimoni lah. Testimoni untuk Gold Asset Enhance 10 kali ganda bagi mereka yang dah ambil peluang dan dia dah menikmati profit daripada GAE 10 kali ni. Kita boleh tengok dekat sini ni antara amount yang besar lah dia invest, dia gandakan dekat sini. Okay, dengan bermodalkan 205,650. Okay, modal dia 205,000 dan dia jual pada yang ni dia modal tahun 2010 dan dia jual pada 11/11/11 2021. Penjualan dengan jumlah RM247,422.90. So dekat sini kita boleh tengok dah perbezaan dia. Memang ada keuntungan sebanyak 20.3%. So dia untung sebanyak RM41,792.90 dalam masa sebulan. Yang ni klien ni daripada Mahat Tahfizul Quran Al-Bukhari. Mahat Tahfiz pun main buat GAE ni. So memang untung lah, memang rezeki lah siapa yang boleh terminate nikmati untung tak sampai sebulan, 1 bulan dalam tempoh yang orang kata yang singkat. Sebab masing-masing kadang-kadang berdasarkan pengalaman saya, saya simpan yang saya mula simpan yang tahun lepas, ada lagi akaun yang kita still hold sebab kita beli pada harga yang lebih tinggi, jadi nak ambil profit tu lambat lagi. Jadi kita biarkanlah dulu sebab memang ada kadang-kadang ada yang kena tunggu setahun. Ada yang macam ni rezeki dia sebulan. Sebulan pun dah dapat berapa puluh ribu dah keuntungan. So memang rezeki lah. So macam hari ni harga emas masih lagi paras yang rendah. Dia bawah 60 tu bagi saya dah consider paling murah dah tu. Jadi siapa yang ada modal, dia ada duit yang dia tak guna, buat je GAE. Try dulu 1 unit kalau tak berani untuk beli dengan jumlah yang banyak. Okay, kalau memang tak ada duit simpanan, tak apalah, simpan dulu, kumpul dulu dekat akaun GSA. Bila cukup nanti try beli GAE.
Okay, next kita tengok testimoni yang kedua. Ni daripada Mahat Tafizo juga. Okay, pada bulan 11 2021 modal dia 264,800. Okay, bulan 2 2022, okay, dalam tempoh 3 bulan dia dapat sebanyak RM302,976. So keuntungan dekat sini 14.41%. Sebanyak 38,000 untung dia. Banyak. Agak banyak jugalah bila kita main dengan big amount ni. Okay. Testimoni yang ketiga ni ialah contoh daripada klien mana. Okay. Tapi dekat sini dia keluarkan modal sebanyak 534,335. Okay. Pada bulan 3 tahun 2022 akaun masih host, tapi dia dah dapat RM1,015,185. So keuntungan dia 89% dalam masa 6 bulan. 480,000 dah dapat rasanya beli rumah yang mampu milik. 480,000. Memang berbaloi lah siapa yang invest dengan big amount. Tapi bagi mereka yang tak mampu dengan jumlah-jumlah yang besar, try je 1 unit ataupun 2 unit GAE 10 kali. Okay. Cuba buat staging. Okay. Yang ni contoh untuk GAE. Dia beli pada harga yang berbeza. So nampak ada 2 akaun dekat sini daripada GAE. Okay, satu grammage dia sebanyak 43 gram. Ni dia beli dengan initial investment 250. Maksudnya 1 unit. 1 unit bersamaan dengan 250 USD. Jadi net cash out dia dekat sini kita nak tengok akaun kita GAE ni dah untung belum, kita boleh tengoklah dekat kalau siapa dah ada akaun GAE ataupun tak ada nanti dah akan beli, boleh tengok dekat GAE list. Dia boleh tengok initial investment, nanti compare dengan net cash out. Kalau net cash out ni lebih besar berbanding dengan initial investment, maksudnya akaun dia dah untung. Kalau net cash out dia kurang daripada initial investment, akaun tu belum untung lagi, so just biarkan dulu. So akaun yang kedua ni dia beli sebanyak modal dia 97,250 USD. So net cash out dia dah sebanyak berapa ni? 226,662. Jadi dekat sini bila kita nampak different account created dekat sini, maksudnya kita beli pada harga yang berbeza. So itulah staging. Staging tu memang kita encourage lah siapa yang nak beli banyak-banyak, mungkin eloklah dia buat staging, beli pada harga berbeza. Nanti boleh tengok akaun mana yang dah untung, akaun mana yang belum untung lagi. Okay, macam sekarang harga emas tengah murah, sebutlah peluang untuk beli. Okay. Next, untuk testimoni yang keempat ni, modal yang besar juga. Sebanyak 940,000 beli pada bulan 2 tahun 2022. Bulan 2 18/92/2022 dengan 17 bulan 2 ni penjualan unit sebanyak dapat RM943,851, 58 sen. So keuntungan dia sebanyak 5.72% daripada dalam masa 1 minggu je dia untung. Memang rezeki lah Muhammad Kamal bin Khalid ni. Okay, dia dapat 53,000. Okay, ni contohlah orang-orang yang dah grab peluang, yang grab untuk GAE 10 kali. So apa yang kita boleh katakan GAE ni masa harga rendah, rebutlah peluang. Kalau ada duit yang memang tersimpan rapi dalam akaun bank yang memang tak beranak pun duit tu, jadi better kita gandakan dekat GAE. Macam saya sendiri, saya kongsikan pengalaman saya sebab saya dah setahun dalam quantum meter dan saya dah cuba pelbagai produk dan ke semua produk saya dah merasa keuntungan, baik JSA, GCA atau GAE. Okay, untuk GAE yang masih rugi ataupun saya beli masa harga tinggi, akaun tu tak make profit pun masih ada. Yang mana saya beli yang kemudian tu, saya beli pada harga yang rendah, dah make profit, saya dah terminate dah. Jadi itu orang kata sangat baguslah kalau kita ada duit lebih, kita buat je staging. Jadi kita boleh tahu harga mana yang kita beli tu, yang mana dulu untung, so kita boleh terminate, kita ambil balik modal dan kita ambil serta keuntungan dia, sama ada kita pilih kita nak guna duit itu masuk dalam akaun bank ataupun kita nak repeat beli lagi GAE, kita letak je dalam akaun GSA ke untuk kita nikmati balik. Kalau harga emas rendah, kita boleh repeat beli lagi GAE menggunakan modal yang sama sebab kita nak make profit kan, nak make better return. So untuk
bagi mereka yang memang dia aim untuk make better return ni, untuk make profit, untuk jana keuntungan, memang suggested untuk GAE. GAE 10 kali. 10 kali lah antara yang paling cepat lah untuk dapat keuntungan kalau kita beli pada harga emas rendah. Okay, macam sekarang dia main sekitar 59, 58, okay, 60 macam tu. So harga tengah rendah sekarang ni, bila harga emas rendah kita dapat lebih gram walaupun kita kena bayar dalam ringgit tu lebih sikit sebab nilai ringgit Malaysia dia menurun kan, dia makin melemah. Jadi kita boleh gandakan lah menggunakan GAE 10 kali. Okay, next ialah saya rasa ni last slide untuk Quantum Metal official website. Okay, bagi mereka yang tertanya-tanya dekat mana dia boleh dapatkan sumber-sumber ataupun info-info untuk dia baca secara official lah. Okay, secara official dia boleh pergi ke untuk Malaysia, dia boleh pergi ke www.quantummetal.com.my. Okay, boleh tengok dekat sini banyak info yang ada. Okay, saya tunjuklah contoh QM punya website. Okay, QM punya website ini antara contoh QM punya website. Kita punya, saya bertarik. Okay. www.quantummetal.com.my. Okay, ni official website kita. So siapa-siapa yang belum ataupun dia nak mengkaji lebih detail lagi, contohlah yang baru-baru ni mungkin takut kena scam ke apa kan, takut dia tak confident lagi dengan QM, boleh bacalah segala detail dalam website ni. Boleh nampak tentang company, tentang gold price semasa, harga emas semasa macam sekarang USD 59.04 USD. Ni dikira rendah lagi lah. FX rate kita boleh tengok kat sini 4.712 dan harga semasa untuk GSA, GAE 10 kali, GAE 5X dengan GAE 10X. Okay, dekat sini QM sell ialah, okay, saya terangkan sedikit lah tentang sini. QM sell ialah harga QM yang jual kepada kita, okay, setelah dia tambah dengan spread. Spread yang saya bagi tahu tadi, macam GSA 7%, GAE 5 kali, GAE 5 kali 4% spread dikenakan, GAE 10 kali spread dikenakan sebanyak 3%. So dia dah tambah siap-siap dekat sini. So inilah QM sell, harga emas yang QM jual kepada kita. Kita sebagai pembeli kita pilih QM sell masa kita nak beli GSA. QM buy ni kita jual kepada QM beli kepada kita daripada kita. So harga dia berdasarkan harga lantai emas dunia. Harga dekat sini USD 59.04 darab dengan 4.712 dapatlah harga ni. Okey. Jadi untuk GAE 5 kali modal dia 1 unit 25 USD. Untuk 10 kali 250 USD per unit. Jadi sesiapa yang mana nak grab peluang untuk mula dengan GAE 10 kali ataupun 3 unit 5 kali dia nak jadi introducer terus, dia boleh mula buat pembelian. Nanti dia boleh tengoklah harga untuk 1 unit sekarang 1178 tambah dengan profit rate. Untuk GAE 10 kali ni kena advancekan, kita kena dahulukan bayar untuk profit rate 371. Tapi jangan risau, siapa yang terminate tak sampai setahun, dia boleh dapatkan balik profit rate ni ikut tempoh yang mana dia tak sempat guna fasiliti tu. Okay, yang mana dia dah terguna dalam tempoh tu, dia QM akan ambil lah ikut full rate. Dan untuk GAE 5 kali, kita tak perlu advancekan profit rate. Dia hanya akan auto deduct bila kita terminate masa akaun kita untung nanti. Okay. Untuk minimum, okay, saya bagi tahu tentang minimum simpanan GSA, kita boleh simpan serendah RM10. Untuk buat kaedah gold convert tadi, kita boleh minimum RM120 dan dapat balik cash 80%, RM102 akan dapat balik masuk ke dalam akaun bank kita. Okay, GAE 5 kali, 1 unit RM117.80. Kalau 3 unit kita beli, kita kena bayar dalam 300 lebih kurang. Lepas tu nanti kena beritahu dealer lah kalau siapa-siapa yang mula dengan 3 unit 5 kali atau 10 kali, beritahu dekat dealer consultant dia ataupun referral dia untuk promotekan sebagai introducer. Jadi bila repeat je simpan dalam mana-mana account, GSA ke, GAE ke atau GCA, nanti dapat commission masuk dalam float account. Float account kita dalam USD, dibayar dalam USD. Jadi dekat website ni semua ada detail. So siapa-siapa nak study detail boleh tengoklah dekat sini tentang QM dan semua info ada dekat sini.
okay, tentang produk, tentang apa lagi, history of gold, bullion gold, harga emas semasa. Boleh tengok bagi yang mana simpan dalam GSA, dia nak keluarkan emas fizikal, dia boleh tengoklah dekat sini untuk berapa harga 1 gram, 0.01 gram berapa harga QM jual. Okay. Elok-elok ni tunjuk yang ni sebab ada di ruangan chat ni yang saya dah jawab tadi ni. Dia bertanyakan tentang emas fizikal. Yang paling kecil, ada yang tanya berapa nak kena tinggal kan. Oh, ada soalan. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan dan khususnya yang bertanya tadi tu, boleh rujuk dekat website ni, tengok ini adalah harganya. Dan kalau tengok, sebenarnya bila kita request untuk ambil physical gold ni, dia ada cost lah untuk kita dapatkan tu. Cost minting, cost insurance, apa semua. Cost minting, cost packaging kan. Dan kalau kita request delivery, nanti akan charge sekali dengan cost delivery. Betul. Jadi untuk makluman untuk bagi mereka yang baru, di Quantum Metal memang kita ada emas fizikal. Okay, melalui akaun Gold Storage Account, kita boleh keluarkan serendah 0.01 gram dan maksimum 1 kilogram kita boleh keluarkan. So dekat sini siapa boleh tengok main-main lah dekat website ini, boleh nampak lah harga QM jual kepada kita. Kalau contoh 1 kilogram berapa nilai dia sekarang dengan harga tengah rendah ni, RM297,342.30. Macam beberapa hari lepas saya tengok RM310,000. Jadi siapa yang orang-orang kaya yang nak beli 1 kilogram, memang sangat baloi lah sebab harga tengah turun sekarang. Okey, kalau yang 0.01 gram ni RM32.65. 1 dinar, semua kita boleh nampak berapa harga semasa. Okey. Saya rasa itu je Huda. Okey, satu lagi. Satu lagi bagi mereka yang ada masalah apa-apa tentang dia punya akaun, dia nak tanya curious ke, sebab saya hari ni saya ada seorang klien, bukan klien lah, prospek tu, dia nak register tapi dia try tak dapat. Lepas tu dia kata boleh tak saya tolong registerkan untuk dia. Saya pun ambil detail-detail dia semua, saya try register dan saya tak boleh proceed sebab dia punya account tu punya dah ada record dalam QM punya database. Jadi saya tak boleh proceed dan saya tanya dia balik, Encik pernah register tak sebelum ni? Dia kata saya tak pernah register tapi hari tu kawan saya pernah ajak. Jadi saya tak tahulah apa cerita sebaliknya. Saya just advise kat dia contact customer support untuk tahu siapa referral Encik. Mungkin ada orang guna ke ataupun macam mana, saya pun tak pasti macam mana. Jadi bagi mereka yang nak tahu detail selain daripada call, dia juga boleh contact dekat sini lah, dekat live chat. Boleh live chat untuk sebarang masalah tentang akaun QM. Saja Huda, saya pass dekat Huda balik. Apa-apa soalan ataupun Huda nak bantu untuk menjawab ke? Tak ada, saya ada beberapa soalan ni. Walaupun kita dah ada juga jawab dekat ruangan chat. So sebab ada juga yang saya tak jawab lagi ni, saya rasa lebih baik jawab secara lisan kan. Okey, Puan Adila ada tanya. Kenapa yuran pengurusan dikira daripada pembiayaan yang QM beri? Kenapa yuran pengurusan dikenakan? Yuran pengurusan dikira daripada pembiayaan yang QM beri. Okey, sebab saya jawab dululah. Okay, kalau mungkin Huda boleh tambah nanti lagi. Ya, silakan. Sebab first dia sediakan fasiliti yang tawaruk murabah tu kan. Jadi dia memang dikira satu kali ialah modal kita. Jadi 9 kali ganda tu ialah pembiayaan yang diberi. Jadi dia kenakan fee tu satu sebab dia sediakan fasiliti. Jadi kita sebagai user win-win situation lah. Okay, sebab kita boleh manfaat dapat keuntungan satu. Jadi orang yang bagi pembiayaan tu of course lah dia pun nak dapatkan keuntungan juga kan. So daripada management fee tu lah dia dapatkan juga orang kata dia dapat something lah daripada apa yang dibagi kat kita. Okay, mungkin Huda nak tambah lagi ke? Saya tak adalah nak tambah tapi
Kira pengurusan tu betul lah dikira daripada pembiayaan lah. Kenapa nak dikira daripada yang kita punya kan? Betul. Hanya daripada Yang dia bagi je. yang dia bagi pinjam sudahlah. Sebab quantum meter ni Bank mengenakan 3.0%. Jadi dia mengenakan kita 3.5. Jadi dia hanya dapat 0.5% saja daripada pembiayaan tu. Alright. Betul. So Puan Nur Azizahwati, GAE kalau dah terminate, dia akan kembalikan modal campur untung atau macam mana? Okay, betul. Boleh sis, jawab. Okay, betul. GAE bila kita terminate tu, kita dapat balik modal kita serta keuntungan daripada jumlah yang kita dapat tu. Kan macam tadi kan 100,000 tambah dengan 900,000 kan. Jadi kita akan dapat untung daripada yang dia kira daripada 1 juta keseluruhan. Jadi kita dapat balik 100,000 serta keuntungan daripada yang 1 juta tu. Gram, dia berdasarkan gram lah dekat situ. So kita akan dapat untung lah sekali dengan modal. Betul. Okey. Puan Siti Aisyah tanya, cara nak terminate GCA dalam sistem, caranya sama ke macam GA10? Cara dia nak tunjuk contoh ke macam mana Huda? Nak tunjuk contoh screen ke macam mana? Boleh tunjuk dekat sistem ke? Sementara kita ada masa ni kan? Tunjuk dekat boleh sistem. Boleh ke ni? Boleh. Okay. Okay, untuk GCA list. Okay, untuk GCA list. Okay. Dekat ujung tu sebelah kanan. Sini kan? Bukan. Sorry. Pergi paparan homepage. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan yang bertanya ni berkenaan sistem, sebenarnya esok kita akan bantu tuan-tuan dan puan secara terperinci lah macam mana nak terminate. Cuma kita tunjukkan secara ni je lah. Okey, boleh tak klik view tu? Okey. Okey, contoh dekat sini untuk GCA. Apa action tu? Dekat sini boleh tengok action, termination. Nanti masuk ke tadi holding inventory kan? Action, nanti boleh termination dekat sini. List holding inventory. So kalau tuan-tuan dan puan, okey saya tambah apa yang ni? Okey, boleh sudah. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan tengok di button action ni, contoh list yang tuan-tuan dan puan dah pastikan nak terminate ataupun nak bayar sikit-sikit, boleh klik di bahagian action ni dan view tu untuk kita melihat kembali secara penuh lah ketika berapa harga kita buat apa semua tu. So okey, kembali pada button action tadi balik Puan Yuni. Ini saya ceritakan roughly Okey. So kita ada dua pilihan dekat sini, sama ada kita nak bayar apa yang kita dah dapat yang masuk ke dalam akaun kita kembali tu 85% ke 91% tu. Kita bayar balik apa yang kita dapat tu, and then kita dapat keseluruhan emas tu lah bersama dengan nilai keuntungan emas pada ketika tu. Dan satu lagi, kalau termination ni maksudnya yang button bawah tu, okey, termination tu maksudnya kita nak terminate. Kita dapatkan balik modal yang 15% kan? Betul tak? 15% serta untung. Ya, betul. Maksudnya terminate ni kita kiraan tu daripada keuntungan tolak dengan berapa yang kita dah dapat, and then lebihan daripada keuntungan tolak dengan apa yang dah kita dapat tu, kita akan dapat baki dia balik. Okay, so yang pay convert ni lagi satu, dia ada dua pilihan tau. Sama ada nak bayar penuh 85 ke 91% yang kita dah dapat, ataupun
nak bayar sikit-sikit, RM10, RM10 ke, RM100 ke. Tapi saranan saya, kenapa perlu kita bayar sedangkan jumlah keuntungan daripada kenaikan harga emas itu sendiri boleh membayar apa yang kita dah ambil dan juga profit rate yang dikenakan. Jelas tak? Kalau GAE, tanya ada button terminate. GAE. Saya tunjuk GAE. Terminate bila dia dah untung. Contoh GAE, action, termination. Betul kan? Ya. Yeah. Termination, okay, dia akan ada button. Kita letak berapa unit. So kita submit. Okay. Okay. So terima kasih Puan Yuni. So tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak sentuh secara deeper lagi dalam sistem ni sebab saya nak tuan-tuan dan puan-puan fahami terlebih dahulu secara roughly berkenaan dengan syarikat dan juga produk. Esok kita masuk dengan dengan fresh, kita belajar secara detail lagi berkenaan dengan sistem ni. Fahami dulu produk. Malam ni dulu. Okay, kita ada soalan lagi ni Puan Yuni, nanti saya nak bacakan ni. Kalau dia dari Puan Adila, kalau dia beli GAE 5 unit, dia naik introducer dan dikira unit tak untuk refer atas dia yang nak jadi dealer. Kalau dia beli GAE 5, dia nak naik introducer dan dikira unit tak untuk refer atas dia yang nak jadi dealer, dia tak dikira. Untuk dealer tak dikira untuk GAE 5X. Hanya dikira untuk introducer sahaja. Naik introducer. Okay. Untuk dealer, untuk dealer hanya dikira daripada GAE 10 kali sahaja, 30 unit total keseluruhan yang daripada grup, tidak termasuk personal sale. Itu senang nak faham lah. Okay. So next. Dan cara yang keduanya adalah 5 orang bawah dia. Jadi contohlah kalau satu orang yang direct dia tu, seorang tu membeli dah 30 unit dan 4 orang lagi beli GAE 5. Itu dikira cukup lah 5 orang. Okey, untuk next, Najmi kawan saya. Ya, kenapa dengan Najmi? Najmi yang mana ni? Najmi dealer dah ni. Huda satu sikit. Mana untung buka GAE 10 kali 2 unit dalam satu akaun atau split account, deferral 1 unit dan anak. Opia boleh lah, dia orang kaki matematik. Anak buka 1 unit di bawah. Betul ni nak memaham benda ni. Aduh. Suara siapa tu? Okey. So, Puan Yuni nak jawab? Sekejap saya nak hadam lagi sekali. Mana untung buka GAE 10 kali 2 unit dalam satu account atau split account, deferral 1 unit dan anak buka 1 unit di bawah. Okey. Kalau saya lah suggestion, kalau Puan Liza ni nak aim untuk dealer, okay, kalau anak tu dah berumur 8 tahun, mungkin 1 unit mungkin boleh belilah atas Puan untuk melayakkan jadi introducer. Kalau belum introducer lagi, beli dulu 1 unit untuk layakkan jadi introducer. Lepas tu unit yang seterusnya tu pinjamkan atas akaun anak untuk orang kata nak percepatkan untuk completekan jadi dealer. Boleh split lah, letak dalam proxy account. Betul tak Huda? Ke ada cadangan lain? Betul. Itu strategi. Jawapan strategi tu nak jadi dealer. Okey, tak apa. Puan Robiah dia tanya, maaf nak tanya, member nak join ahli tapi takut LHDN query account sebab dia government staff. Macam mana saya nak jelaskan kat member? Ini Puan Robiah ni, sebelum kita nak bagi Puan Yuni menjawab ni, Puan Robiah tanya, boleh jawab saya dulu tak? Kenapa nak takut? Kenapa dia nak takut? Member nak join ahli tapi takut LHDN query. Kenapa nak query account? Kenapa nak query account? Saya nak tahu dulu kenapa. Boleh tak jawab dulu Puan Robiah? Okey. iPhone BB. Better masuk kelas master your account dan klik your profit. So akan lebih detail. Betul? Betul. So fahami dulu facility yang di provide tu. Okay. Puan Robiah dia kata berkaitan cukai.
Okey, cukai. Kenapa Untuk berkaitan dengan sebab cukai pula? goal, sebab kita kan Quantum Method Gold, dia merupakan salah satu syarikat emas untuk kita buat simpanan dan gandaan aset emas. Dia tak melibatkan percukaian. Jadi dia tak ada termasuk kan, Huda kan? Kita punya Ya, betul. melainkan kalau macam Puan nak fokus kepada nak claim LHDN tu kena kira untuk saving yang lain lah. Contoh kalau dia buat saving tempat lain tu boleh include untuk pengecualian cukai. Tapi yang ni tak ada berkaitan kena cukai ke apa tak ada. Sebab Kena company Quantum Metal ni adalah satu syarikat jual beli emas sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. betul. Hmm. Okay, next soalan Huda. Ada next soalan. Anak umur Okey. berapa boleh daftar? Okay, anak yang boleh daftar, anak yang umur bawah 18 tahun boleh daftar juga, tapi kena submit secara manual details anak. Okay, pastikan mula-mula nak daftarkan anak tu, pastikan ada dululah akaun sama ada mak atau ayah dia. Lepas tu baru registerkan untuk anak dia. Okay, macam saya tunjuklah contoh dekat sini. Saya dah register Joint untuk account. anak. Dia sebagai joint account, betul? Untuk anak bawah 18 tahun sebagai joint account. So kita sebagai main account, jadi bawah tu ada, kita boleh letaklah anak kita sebagai joint account. Okay. Okay Huda, saya pass ke Huda. Okey. So ini Puan Yuni tunjukkan joint account. Sebenarnya untuk anak-anak yang bawah pada 18 tahun ni, kita boleh daftarkan joint account ni seawal anak-anak ada ni lah, my card. Kan Puan Yuni, my card. Dia panggil. Birth cert, CJ lahir, CJ kelahiran kan? Ya. CJ lahir pun boleh. Ada tu dah boleh buka terus. Lagi Betul. bagus, lagi cepat kita buka kepada anak-anak ni lagi bagus. Sebab apa? Berdasarkan sejarah harga emas sebelum ini, 20 tahun yang lepas, harga emas kenaikannya adalah lebih daripada 400%. So takkanlah kita tak nak gunakan kelebihan ni. Alright, so saya kira itu sahaja soalan daripada partisipan pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang menjawab dan bertanyakan soalan. So saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih juga kepada tuan speaker kita, tuan speaker Puan Yuni, kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pada malam ini. InsyaAllah lain hari, lain waktu, lain minggu boleh berkongsi lagi Puan Yuni, betul tak? InsyaAllah boleh je, anytime Huda. Kalau free lah, Alright. kalau free. Okay. Okay. Apa pun Alright, so itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Ya. Okay, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih lah banyak-banyak kepada moderator kita, Didi Huda dan juga TG Sitting, especially kepada merchant kita di atas peluang untuk sesiapa yang nak sharing. Dan tapi saya, luckily saya kena Huda PM dululah. Okay. Dan thank you lah. Terima kasih semua yang mana participate malam ni di atas masa dan juga kesudian tuan-puan mendengar sedikit sharing. Semoga bermanfaat lah untuk semua. Okay, itu saja Huda daripada saya. InsyaAllah. Ya, sama-sama. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mengakhiri sesi pada malam ini, saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya untuk third quarter lucky draw under TGC ataupun under merchant kita, Dr. Wida, telah pun berakhir pada 30 bulan September. Dan ianya sudah pun ditutup ke atas mana-mana klien yang membeli 3 unit GAE dalam setiap resit boleh mendapatkan 1 tiket untuk lucky draw tersebut. And then untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, lucky draw ini sangat suka cerita, saya maklumkan dekat sini, Dr. Wida meneruskan lagi lucky draw contest ini untuk fourth quarter yang mana menawarkan hadiah yang lebih menarik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak tahu apa hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang bertuah untuk sesi bermula 1 hari bulan 10, okay, sehinggalah 10, 11, bulan 12 ni sehingga hujung tahun ni.
akan memenangi hadiah yang akan kita umumkan insyaAllah pada masa terdekat nanti. Okey, so kepada tuan-tuan dan puan yang sudah pun membeli 3 unit GAE bermula semalam, jangan lupa untuk simpan resit dan kita akan sebarkan link untuk tuan-tuan dan puan isi di dalam grup nanti. Okey. So untuk tuan-tuan dan puan, jangan lupa yang mana yang belum lagi buka akaun emas, tuan-tuan dan puan boleh refer balik kepada mereka yang kongsikan link ini kepada tuan-tuan dan puan dan dapatkan link untuk registration. So esok jangan lupa untuk join sesi lagi kerana kita akan bantu tuan-tuan dan puan akses ke akaun masing-masing untuk membuat tambahan cremation mask dekat akaun masing-masing. Okey tuan-tuan dan puan. So saya rasa itu saja daripada saya. Apa lagi